Warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan memperincikan berkenaan Mau'izah Hasanah yang terkandung di dalam novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu karya A. Ubaidillah Alias dengan pengaplikasian pendekatan Bidayatul Hidayah gagasan Imam Al-Ghazali. Secara umumnya, hubungan keagamaan dan kesastraan telah lama terjalin. Keagamaan merupakan suatu sistem perlakuan dan perhubungan manusia dengan keajaiban yang tiada terhingga luasnya sehingga memberikan erti kepada kehidupan dan alam di sekelilingnya. Menurut Syamil Ahmad 1981, sastra Islam merupakan sastra kerana Allah dan tidak mengharapkan kepada ganjaran daripada manusia. Definisi Mau'izah Hasanah menurut Abdul Majid 2007, Mau'izah merupakan satu kaedah dan uslubnya untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan, untuk mendekati bukan untuk menjauhkan, seterusnya untuk mengasihi bukan untuk menakutkan. Hal ini sejajar dengan pendekatan Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islamiyah Imam Al-Ghazali di bawah prinsip ketiga adab-adab perhubungan dan persahabatan dengan Khalik, Tuhan dan makhluk. Seterusnya, saya akan menjelaskan serba sedikit mengenai Sultan Kajan. Wawaran Saifuddin dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah memperlihatkan unsur dakwah yang terdapat dalam drama adaptasi daripada novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu melalui konteks perbincangan memperlihatkan mengenai tanggungjawab setiap umat Islam termasuk pengamal media dalam menyampaikan dakwah dengan mengajak masyarakat melakukan kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Selain itu, pengkaji turut merujuk kepada kajian Mau'izah Remaja dalam novel 1 Bulan 3 Bintang hasil kajian Kamaria Kamarudin dari Universiti Putra Malaysia, di mana melalui kajian ini didapati pengkaji ingin memperlihatkan di dalam perspektif Islam bahawa konsep Mau'izah merupakan satu usaha bagi membentuk kepribadian generasi muda kerana konsep ini dikatakan menjadi tunjang atau dasar kepada pendidikan terutamanya dalam pembentukan sahsiah. Kajian penulisan kreatif dakwah dalam novel Pemburu merupakan kajian Lailatul Nasiah Haji Amaluddin dan Kazri Osman. Melalui kajian ini, ia menumpukan terhadap perbincangan berkenaan konsep dakwah Mau'izah Hasanah dalam novel Pemburu. Berdasarkan kepada kajian penyelidikan ini, didapati pekaji ingin menampilkan bahawa novel Pemburu karya Ila Ashraf bukan sahaja dilihat sebagai suatu bahan bacaan remaja yang berunsurkan imajinasi, tetapi turut memberikan intipati yang berbentuk mesej dakwah melalui penulisan. Objektif penyelidikan ini bertujuan untuk merungkai beberapa aspek tertentu seperti mengenal pasti konsep Mau'izah Al-Hasanah di dalam novel Kala Cinta Wahyu Bersatu. Yang kedua adalah menganalisis beberapa aspek-aspek Mau'izah Al-Hasanah di dalam novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu. Yang ketiga adalah untuk mengaplikasikan pendekatan yang telah dibawa oleh Imam Al-Ghazali, iaitu pendekatan Bidayatul Hidayah di dalam novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu. Persoalan kajian di dalam penyelidikan ini bertujuan untuk merungkai beberapa perkara tersebut seperti apakah yang dikatakan dengan konsep Mau'izah Al-Hasanah yang terdapat di dalam novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu. Yang kedua, apakah yang dikatakan dengan aspek-aspek Mau'izah Al-Hasanah di dalam novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu. Yang ketiga adalah pendekatan yang telah digunakan, iaitu pendekatan Bidayatul Hidayah. Apakah yang dikatakan dengan pendekatan Bidayatul Hidayah yang telah diasaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu. Carswell 2009 berpandangan bahawa reka bentuk kajian adalah rancangan ataupun cadangan bagi menjalankan kajian yang melibatkan interaksi antara falsafah kajian, strategi penyelidikan dan juga metod kajian. Sehubungan dengan itu, pengkaji telah memfokuskan kepada kaedah kajian yang digunakan yang lebih berbentuk kepada kualitatif sebagai panduan. Oleh itu, kajian kualitatif lebih merujuk kepada kaedah kepustakaan. Di sini, segala maklumat data dikumpulkan berkaitan dengan pendekatan Bidayatul Hidayah. Teori pendekatan Bidayatul Hidayah telah diasaskan oleh Muhammad Al-Ghazali atau lebih sinonim dengan Imam Al-Ghazali. Pendekatan ini terbahagi kepada tiga, iaitu melaksanakan ketaatan, menghindari kemaksiatan serta pergaulan persahabatan dengan Khalik. Yang dapat pengkaji ketengahkan adalah yang pertama, memberi pertolongan. Memberi pertolongan secara istilahnya didefinisikan sebagai perbuatan atau hal yang memberikan bantuan. Melalui teks yang telah diberikan, dapat dijelaskan bahawa Ashraf telah menolong Tasnim daripada diganggu oleh Yusran. Memberi pertolongan kepada yang memerlukan adalah Mau'izah Al-Hasanah yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca menerusi novel tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan manusia agar saling memberikan pertolongan sesama manusia bagi mewujudkan kebaikan dan juga ketakwaan seseorang hamba itu. Ia telah pun digariskan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk kebaikan dan juga bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat. Berdasarkan ayat tersebut, Islam sangat menekankan
keperluan membantu sesama insan itu. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelebihan menolong orang lain yang dalam kesusahan. Maksudnya, sesiapa yang melepaskan satu kesusahan seseorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan pada hari kiamat. Sesiapa yang menjadikan urusan orang lain mudah, pasti Allah akan memudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Maka dengan itu, perwatakan amal berdasarkan petikan tersebut jelas dapat digambarkan bahawa amalan memberikan pertolongan, terutamanya menyelamat seseorang di dalam kancah kemaksiatan itu besar pahalanya. Perwatakan Amir yang menggunakan Ashraf yang berusia 6 tahun itu menyamar sebagai anak Tasnim, lalu memanggil Tasnim dengan panggilan Mama, mampu membuat lelaki yang bernama Yusran itu terkejut. Hal ini bertepatan dengan pendekatan Bidayatul Hidayah, gagasan Imam Al-Ghazali di bawah prinsip ketiga, iaitu adab melalui tindakan. Malahan gagasan ini mendorong kita melakukan kebaikan dan juga setiap kebaikan akan diberikan ganjaran. Analisis yang kedua adalah memuliakan tetamu. Lazimnya amalan kunjung mengunjungi adalah amalan yang mulia yang sering masyarakat kita amalkan sehingga kini. Amalan ini juga terselit di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah pada hari akhirat, hendaklah ia menyambung tali silaturahim, dan barang siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Itu menelusuri pendekatan Bidayatul Hidayah di bawah prinsip ketiga, iaitu tindakan kita sebagai manusia dalam melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sini watak rahim sangat mempraktikkan setiap adab dalam menyambut tetamu. Tuntasnya kebaikan memuliakan tetamu serta mengeratkan silaturahim menunjukkan bahawa Islam juga sangat mementingkan persaudaraan sesama manusia. Sis kajian ini telah menyentuh kepada aspek memohon kebergantungan dan keberkatan hidup kepada Yang Maha Esa. Dari sudut perspektif agama, Islam telah mengajarkan kepada kita supaya sentiasa meletakkan pergantungan daripada Yang Maha Esa. Dalam surah Al-Ikhlas telah menyebutkan, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dengan demikian, sebagai seorang hamba, sewajarnya kita perlu yakin akan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah sentiasa akan ada untuk hamba-hambanya. Melalui petikan teks novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu di atas, dilihat watak Balqis telah berasa sangat tertekan dengan keadaan yang dihadapi olehnya. Walaupun permasalahan yang dihadapinya itu begitu sukar, namun dia sepenuh hati meletakkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Balqis juga turut memohon pertolongan daripada Allah dengan penuh pengharapan. Jika bercakap mengenai soal keberkahan di dalam kehidupan, setiap manusia amat mendambakan kehidupan yang sentiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana jika kehidupan kita sentiasa diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan yang kita miliki akan sentiasa dirasai mencukupi. Daripada watak-watak yang ditunjukkan daripada karya novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu ini telah berjaya membawa mesej dakwah melalui peranan perwatakan mereka. Hal ini amat bertepatan dengan garapan melalui pendekatan Bidayatul Hidayah gagasan Imam Al-Ghazali, di mana konsep ini terangkum di dalam prinsip adab-adab perhubungan dengan Khalik Tuhan dan hubungan sesama makhluk. Analisis kajian yang seterusnya adalah mengenai aspek mengangkat darjat yang tinggi terhadap ibu bapa. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan warisan zuriat yang telah membawa kepada lahirnya kita di dunia, dan kerana itulah agama Islam telah meletakkan ibu bapa di tempat yang tinggi dalam hubungan kekeluargaan. Malahan turut digandingkan dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam surah Al-Isra, Allah telah berfirman, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyegah mereka, tetapi katalah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Menerusi daripada novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu ini telah memperlihatkan watak Balqis yang memohon terhadap keampunan kepada kedua ibu bapanya. Walaupun kedua ibu bapanya telah meninggal dunia, namun dia tidak melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang anak dan sentiasa meneruskan tanggungjawabnya sebagai seorang anak dengan mendoakan kesejahteraan hidup kepada kedua ibu bapanya walaupun sudah meninggal dunia. Simpulkan melalui aspek meletakkan darjat yang tinggi kepada ibu bapa yang diperlihatkan daripada watak dan perwatakan ini telah menempati dengan konteks pendekatan Bidatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Konsep Mau'izah Hasanah yang ingin diketengahkan oleh pengkaji melalui aspek meletakkan darjat yang tinggi kepada ibu bapa turut diperlihatkan daripada konteks pendekatan Bidatul Hidayah di mana ia turut terangkum di bawah adab-adab dengan ibu bapa. Kepada analisis yang kelima, iaitu memelihara ukhuwah sesama manusia. Apa itu ukhuwah? Menurut Dr. Abdullah Nasir Ulwan, ukhuwah Islamiah merupakan ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan mendalam dengan kelembutan, cinta dan perasaan hormat terhadap manusia yang diikat dengan akidah yang sama, iman serta takwa. Oleh itu, melalui teks novel A. Ubaidillah alias ini, ternyata ukhuwah Islamiah yang dicampakkan oleh pengarang ternyata berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah serta dekat dengan pendekatan yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Pengarang telah memasukkan ketertinggian adab memuliakan tetamu melalui perwatakan rahim yang memuliakan kehadiran Abu Bakar dan Balqis ke rumahnya dengan senyuman dan memberi salam serta menjemputnya secara ramah untuk menghadiri majlis di rumahnya. Hal ini dapat dilihat di dalam petikan teks pada muka surat 128 bilangan pertama dan baris yang pertama. Hal ini bertepatan dengan pendekatan Bidayatul Hidayah gagasan Imam Al-Ghazali di bawah prinsip yang ketiga, iaitu adab-adab dalam perhubungan dan persahabatan dengan Khalik, Tuhan dan makhluk. Gagasan ini telah menekankan aspek memperoleh keberkatan hidup dengan memelihara perhubungan sesama manusia. Ternyata agama Islam telah memberikan petunjuk yang jelas dalam menjaga persahabatan dan perhubungan sesama Muslim secara utuh dan sebagai landasan dasar dalam menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiah di tengah-tengah umat. Analisis terakhir iaitu kepercayaan terhadap qada dan qadar Allah. Sedia maklum bahawa beriman kepada qada dan qadar merupakan satu kewajipan kepada Muslim yang mukallaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syed Muhammad Hemi pada 2018 bahawa tahap keimanan kepada qada dan qadar serta kefahamannya secara tidak langsung akan mempengaruhi cara pemikiran dan perlakuan seseorang Muslim. Oleh itu, A. Ubaidillah alias dalam novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu secara jelas telah memaparkan watak Balqis yang meletakkan segala pengharapan, pertolongan serta pergantungan hanya kepada Allah, namun disusuli dengan tawakal dan usaha yang semaksimumnya. Sebagaimana dapat dilihat dalam muka surat 102 perenggan ketiga baris ke-8 di mana secara tegasnya watak Balqis mengatakan bahawa rezeki itu urusan Allah, bukan urusan majikan. Di sini A. Ubaidillah alias secara jelas menunjukkan bahawa meletakkan pergantungan kepada Allah merupakan satu tanda keimanan kita kepada qada dan qadar yang merupakan kewajipan bagi setiap Muslim mukallaf. Oleh itu, sejajar dengan gagasan pendekatan Bidayatul Hidayah di bawah adab ketiga, di bawah fasal adab-adab ketaatan dengan Allah yang meletakkan segala pergantungan kepadanya. Sesungguhnya, kematian, kehidupan, kecelakaan, rezeki, jodoh, ajal merupakan rahsia Allah sebelum tiba waktunya. Hal ini membuktikan bahawa gagasan Imam Al-Ghazali ini memperingatkan kembali manusia agar tidak menyempitkan fikiran untuk meletakkan pergantungan hanya kepada manusia. Kesimpulannya, kajian ini telah memperlihatkan tentang konsep serta aspek Mau'izah Hasanah yang terdapat di dalam novel Kala Cinta dan Wahyu Bersatu yang merupakan karya A. Ubaidillah alias
Novel Kala Cinta Wahyu Bersatu ini dipilih oleh pengkaji kerana novel ini mempunyai intipati yang begitu dekat dengan konsep Mauizah Hasanah. Hal ini demikian kerana dapat dilihat melalui pengemukaan nilai-nilai dakwah melalui mesej yang disampaikan oleh perwatakan yang dibawa oleh watak-watak dalam novel ini. Malahan melalui perwatakan yang ditonjolkan, pembaca akan dapat memahami dan merasai pemikiran serta mesej yang ingin disampaikan oleh penulis melalui penulisan karyanya. Oleh itu, daripada keseluruhan kajian telah menunjukkan impak yang begitu besar dalam menjalankan unsur dakwah melalui petikan-petikan yang dihujah melalui hasil karya novel yang berbentuk Islami. Jiwa kini merintih ketenangan. Hidup seakan diberi nafas kekusutan. Sedih bersilih ganti kerana ia sering diuji. Seolah-olah kiamat sedang menanti. Amarah muncul tidak dicari, tetapi hadir sabar mengubah diri. Dengan menakis simpati, mohon pertolongan Ilahi.